Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa tu akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So, malam semalam tu secara live kita akan ada expectation akan ada drop lagi untuk hari ni. So, ini dah jatuh pun sampai 18k. So, nanti tu akan tunjukkan di 4 hours punya chart dan juga semalam kita monitor ada 5 minit chart secara live. Nanti tu akan updatekan 5 minit tu dan mostly tu tengok tadi dah pun berlaku seperti mana yang kita jangkakan malam tadi. So, ke manakah lagi arah market untuk hari ni? Sebab apa? Hari ni adalah hari Jumaat. So, hujung minggu ini kemudian hari Sabtu dan Ahad mungkin kita tengok ada mungkin low volume. So, nanti kita akan tengok kan pergerakan market macam mana. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So, inilah coin market cap. So, coin market cap kita akan tengok kan. So, inilah coin market cap. Macam biasa kita tengok total market. So, total market currently berada di 855 bilion. Daripada kita satu minggu dah berada 900, now dah drop 855. So, volume still lagi sama 62, 52 ke 62 around tu je, 62 bilion. Dan BTC still lagi around yang sama 42.1 mendominasi market. So, secara ringkasan untuk semalam atau rumusan pergerakan total market dalam tempoh 24 hours untuk semalam adalah Bitcoin drop sebanyak hampir 5% iaitu 4.96%. Kemudian volume sedikit saja 0.33 sebab apa juga lah orang kata kita memang bermain dalam range 50-60 tu. So, ada naik sikit turun sikit saja. Kemudian BTC dominant sikit dropping iaitu 0.63. So, apa tengok harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 18.9. So, baru saja 2 hari lepas atau semalam baru je awal-awal pagi semalam kita tengok price Bitcoin berada dalam 20-21k dan pagi ni dah pun berada di 18.9. So, meaning untuk currently Bitcoin dah pun lost dia punya major support iaitu di 19.6. So, next target seperti berada di 17k dan yang kuartal support yang lebih strong adalah berada di around dalam 14k. So, nanti Zul akan tunjukkan di chart. So, Bitcoin untuk semalam dan dah jatuh banyak berapa persen? 6.26%. Untuk Ethereum hampir 7%. Kemudian lain altcoin juga Zul expectation akan turut drop. Sebab apa? Bila Bitcoin drop, kita akan tengok altcoin lain juga akan drop. So, kita tengok altcoin yang lain, kita tengok SRP. SRP 1.71 je, tak banyak pun dropping. Cardano 4%. Solana 3.65. Dogecoin 8.2. Untuk Polkadot hampir 2.8. Lain kau tengok Avax 7.3. Tengok Leo ni drop lah. Itu dah naik minggu dah drop sikit 2.2. Kemudian lain kau tengok Uniswap 5.6. Polygon Matic 8.6. So mostly kau tengok macam biasalah. Bila Bitcoin drop ni kita akan tengok expectation kan semua altcoin drop. Sebab tu cakap time ni untuk altcoin tu tak buy lagi kecuali Bitcoin dan Ethereum saja. Sebab apa? Bitcoin masih belum ada lagi tanda-tanda bottom. Di minit masih ada lagi perjalanan untuk downtrend ke bawah ataupun drop lagi ke bawah. Kemana nanti kita akan tengokkan di market. So, Fear Index currently berada mana? Fear Index currently berada di 11. So, apapun dalam masa 1 jam lagi, 1 jam 10 minit kita akan updatekan baru. So, ini untuk Fear Index hari Khamis malam kita akan expectkan berada balik ke dalam 1 digit. Sebab apa? Kita drop kita punya below support. So, di chart, kita tengok di chart. Pertama kali kita tengok di 4 hours dulu apa yang berlaku. Di 4 hours macamlah kita still lagi monitor yang ni, iaitu ascending triangle di mana price tu akan continuous pattern untuk drop. So, dah pun breaking ni. Dah pun breaking dan price target adalah berada di bawah ni. Dan price ni ada apa di bawah ni? Kalau letakkan satu line, price ini betul-betul berada kita punya lower sebelum ni, iaitu Bitcoin jatuh sebelum jatuh mana? Paling lower itu. Ikut yang ni adalah ikutkan kau tengok atas ni. Atas ni kita akan nampak lah candle ini lower low yang paling adalah 17.6k. So 17.6k adalah lower yang sebelum ni kita drop. Tu nanti kita letak ni tu 17.6k. Kita ketik lah 17.6k. So inilah kata kita punya last low yang tu jatuh. So currently price heading ke kawasan ni balik untuk kata completekan kita punya movement. So ini pula dah 4 hours. Apapun currently kita still holding. Ada support yang holding. Sekiranya di 4 hours ni breakout macam ikutkan sekiranya kita breakout kita punya box support ni ataupun Fibonacci 0.6-0.7 meaning next target kita lah berada di 1.6 kita berada di 15k iaitu around dengan kita punya major support 14. So sama juga kita akan nampak pergerakan macam ni. Price drop 15, ada rebound balik di 17 untuk retest quarter support menjadi resistance dan kita akan turun lagi ke dalam 12 ke 10k. Itulah untuk long term dalam bearish market. Bottom kita expectation kan untuk Bitcoin berada dalam almost dalam 10k.
So untuk di 4 hours currently support ini masih lagi bertahan. Tu kita tengok untuk short term another 5 minit. Untuk 5 minit semalam apa yang kita monitor? Untuk di 5 minit semalam Zul ada monitor yang ni. Alright, Zul ada monitor 2 resistance malam, di mana Zul cakap semalam sekiranya yes kita ada melakukan kenaikan, cuma support ni kita boleh adjust lagi. So kita dah naik breakout dan juga biasa kalau kita breakout yang ini kita still lagi ada major resistance kita yang box ini. So ni apa tengok price dah kita tengok price tu dah test banyak almost dalam 3 kali kita tengok. Nanti tu akan buat balik. Yang ni kita nampak price naik, jatuh dan naik. Tu 3 kali tak berjaya break, kemudian terus dropping. So ikutkan siapa yang monitor, mungkin yang tidur lambat semalam, boleh monitor. So kali ni ke manakah arah pergerakan market. So ini untuk ini kita clearly kita boleh cari support. To swing low ini, to swing high yang ini, kemudian kita akan dapat support. Tu inilah box support kita yang baru. Tu minin untuk kali kita dah akan antara resistance ini dan support ni. So currently support resistance kita dapat bertahan, dapat menahan price untuk naik atas, tapi support kita tak dapat bertahan price daripada drop bawah. So ini apa yang berlaku di aku kata di 5 minit ni, kita akan nampak akan ada opportunity untuk dia drop lagi. Drop sampai mana? Meaning kita expect 1.6. Normally ikutkan ni dah sampai target pun 1.2. Macam tu selalu cakapkan, kalau yang dropping bawah ni selalunya kita akan aim untuk 1.2 dan 1.6. So currently 1.2, 1.6 ni 1.2 dah hit, cuma 1.6 saja belum hit. So dengan aku kata momentum bearish yang kuat, kita boleh target 1.6. So meaning untuk pergerakan ni kita nampak ada breakout dan retest untuk sebelum dia drop lagi ke bawah. So apapun kita tengok untuk minor dua support, dua resistance yang kita perlu monitor untuk hari ni. So yang ni kita biarkan, kita deletekan dulu. Currently dengan low yang ada di 1.2, kita draw sini swing low, swing high ini to swing low ini, meaning inilah quarter support yang boleh dia naik untuk retest. Kemudian kita untuk di 5 minit nanti, 5 minit ni macam biasa, 5 minit ni Zul akan screenshot, nanti Zul akan sharekan sentiasa untuk di aku Discord channel. So hari ni pun Zul tak ada yang yes, hari ni ada juga kerja sikit nak buat, nak aku kata nak siapkan baju customer kan. So apa pun nanti Zul akan cucuri masa juga sikit untuk sharekan dan sharekan di Discord channel. So untuk ni ini dah breakout, so ini kita akan cari support yang baru. Support yang baru untuk di support baru tu, support baru swing low ini to swing high. So currently kita akan nampak yang ni maknanya. Support ini tu currently. Untuk currently kita tak ada lagi affiliate support yang cantik nak kita nak draw ni. Sebab apa? Yang price ini belum lagi touch. So meaning ini current resistance yang Zul monitor. So even yang lebih short maknanya okay, yang lebih short kita boleh monitor sikit lagi lah, lebih low sikit. Kita biarkan itu. Itulah possible kita punya resistance juga. So meaning another strong resistance. Dan ini kita tarik yang baru, swing low to swing high to swing low ini. So inilah kata antara box resistance. Kita tengok macam mana box resistance tu pile up ataupun bertindih antara salah satu. So meaning resistance di situ adalah strong. So meaning adakah price Bitcoin boleh balik ke kawasan ni? Nampak tipis lah untuk minggu ni. So meaning bila tipis untuk naik atas ni balik, apa yang berlaku? Meaning kita akan nampak weekly kita untuk minggu ini, hari Isnin nanti pukul 8 pagi kita close below 19.6 ni. Meaning itulah confirmation kita untuk kita drop ke dalam almost dalam 14k ke 12k. Itulah untuk long term punya movement untuk pergerakan. So untuk short term kita akan monitor yang ni, kita ada pile up 2 resistance, kemudian yang ni kita akan monitor sebab kita nak monitor 5 minit kan. 5 minit yang ini swing high ini to swing low ini. So ini currently kita berada di resistance ni. Kemudian support kita kat mana? Untuk current dengan swing low to swing high ni, meaning kita ada 2 point ni dah gagal breakout. Meaning kita ada clear pun support ni. Support ni dah pun test sebelum ni dan bounce balik. So untuk mengatakan untuk short term di 5 minit ni kita ada yang ni perlawanan untuk aku kata bull dan bear ni, antara yang ni di mana kita tengok price naik, resistance gagal, balik support, bounce balik resistance. So adakah dia akan bounce? So meaning kita sepatutnya dia akan bounce kawasan ni. So break salah satu ni kita akan target ni atas, tapi kalau target ni atas pun kita ada pile up. Kita ada resistance yang tebal kawasan ni. So mostly kalau naik pun hanya nampak kawasan ni dan expected akan drop lagi. Drop lagi meaning expected drop support ini akan berjatuh sampai mana? Kita tengok untuk short term punya target swing high to swing low to swing high ni
1.6 kita berada 18.4. So ini adalah next target untuk kejatuhan Bitcoin untuk short term. So apa-apa kita tengok macam mana. Ini adalah hanya sekadar untuk kita monitor untuk 5 minit. Apa-apa kita tengok di kawasan ni kita ada pile up kita punya aku kata resistance. So ini nak lepas kawasan ni agak aku kata berat lah. Kalau lepas ini yes kita akan ada nampak sedikit release bound untuk at least dia kembali balik di test 19.6. Yang penting kita nak tengok weekly, adakah weekly kita akan close below 19.6. So mari tengok ikutkan candle ni. So ikutkan candle ini kita dah nak close, maknanya ini candle ni cakap ini adalah kalau salah satu candle bearish macam tu terangkan sebelum ni. Sebab mana kita nampak satu red candle yang panjang, kemudian kita ada satu candle green yang kecil. So ini next candle ataupun candle yang minggu ni mostly kita akan target dia akan drop bawah. Dah pun drop bawah seperti mana yang kita targetkan ataupun jangkakan. Cuma untuk minggu ni kita nak confirmation adakah aku kata body ini akan close below 19.6. So 19.6 adalah kita punya strong support, iaitu all time high masa tahun 2017 Mei-bulan. So ini dalam bearish market ataupun circle 4 year tak pernah lagi Bitcoin break below harga tertinggi kuartal bulan yang lepas. Contoh 2013 kita ada all time high di kawasan 13k. Sorry, di 3k. Kemudian 2017 Bitcoin naik sampai 20k, kemudian drop hanya sampai kawasan almost kita tengok balik tu tak ingat dah berapa. Dia akan tengok balik okey kat sini kita tengok dia tunjuk chart lah, senang kalau cerita pun tak aku kata mungkin tak jelas. Tu tengok ini bila masa untuk 2013 kita ada all time high dia masa tu adalah katakan 1k. Okey betul 1k kita drop kata 85%. Kemudian next bulan tu ialah tahun 2017 kita naik bulan. Kemudian apa berlaku tengok lower low iaitu bottom untuk 2017 iaitu di sini berapa price adalah 3k. So ini kita tak pernah touch balik kuartal all time high sebelum ini. Kemudian untuk tahun ni bearish market kali ni kita dah touch, even kita tak pernah touch, even kita inilah all time high 2017. Now price kita lower di kawasan ni. So kenapa ini berlaku? Ini berlaku disebabkan waktu last pump ataupun bulan itu last pump itu yang kata sama yang sangkut, even Zul pun tersangkut dalam market. Sebab apa? Zul expectation kan dia akan naik at least sampai 100k, barulah dalam bearish market kita tak dapat pergerakan ini, kita terus drop. Sebab apa? Kita ada buyer yang baru, buyer whale yang besar dah, institution ni tu dia dah kata dropkan price. So currently tengok clearly price nak drop lagi below, iaitu below sampai mana kita ada target 83%, iaitu di price almost dalam 11k ataupun 10k. So itulah kuartal sebelah K jatuh berapa kalau ikutkan kita draw ini. So draw tu punya tarik sikit yang ni. Tu ni kita nampak price tu akan almost drop ke kawasan major resistance sebelum ini, di mana break saja major resistance ni price target terus pergi all time high. So ini kita ada potential sebenarnya price akan jatuh dalam kawasan ni. Mostly ingat betul lah almost dalam kita 12. Dia punya target tu ada 15, 12. So mungkin antara 14 ataupun 15k tu lah kata most probably akan jatuh, dan sedikit weight ke kawasan 10k ataupun 11k ke 83% untuk kata scarekan market untuk last time. Kemudian kita akan nampak price Bitcoin tu akan naik balik dan akan range dalam antara 20 ke 30 untuk dalam masa 2 tahun lagi, 23-24 next bulan barulah kita akan naik. So inilah pergerakan yang tu nak expect dengan atau V-shape recovery, jatuh kemudian naik kuartal sideways. So kita nampak V-shape recovery kat sini. So ini sideways inilah penentu mana kita tahu inilah kita punya bottom. Kemudian ini sideways, kita akan buy sebanyak boleh di kawasan ni. Kemudian next kita akan tunggu saja breakout kita punya major trend line, price akan buat kata buran balik, iaitu expectation kan adalah tahun 2025. So itulah untuk di Bitcoin, sedikit analisis untuk di Bitcoin. Kita tengok macam mana untuk currently. So apapun nanti lagi nampak pergerakan ni. Ini adalah hari Jumaat. Tu mungkin hari Jumaat kita akan drop lagi, dan hari Sabtu dan Ahad ni mungkin dia akan drop. Kalau kita ada drop untuk Sabtu dan Ahad, meaning kita akan nampak free fall. Sebab apa? Kalau hari Sabtu, hari Ahad dan hari Isnin nanti drop. Sebab apa? Ikutkan market US tutup, kemudian kita ada untuk tutup buku. Kalau ikutkan kuartal 2, kuartal kuartal 2 ni nak tutup buku, semening segala fund akan dibekukan sementara untuk buat pengiraan. Senang mudah cerita nak ceritakan, tapi ni tak akan ada buyer yang akan buy di kawasan bawah. Sekiranya ada pressure sell
pressure sell untuk Sabtu Ahad ni, meaning kita akan ada massive drop ke bawah. Massive drop sampai mana? Macam cakap, Zul ada target even di 17 ni tak strong pun, mostly kita akan nampak price ni akan breakout dan pergi ke 14, dan barulah kita akan ada rebound balik antara 17 dan 13 untuk buat kita punya bear flag. Dan bear flag ni untuk price target adalah kita akan drop kekuasaan kita punya almost 10k dan 11k. So itulah untuk bottom punya price apapun, itu hanyalah prediction. Selagi data tak ada, selagi tu kita tak boleh kata, hanyalah kata andaian saja. Apapun untuk mostly short term ataupun long term, kita nampak dah kita punya support di mana kita dah lost di kawasan 19.6. Net support kita adalah 17, kemudian net support kita berada 14, lepas 14 net support adalah kita pada 9.8k, so almost 10k. So inilah support yang di bawah yang most likely akan holding adalah di kawasan ni 10 lah. Mostly kita tengok lah kawasan 10 ni betul lah untuk dalam mata tahun ni. Mungkin untuk minggu ni kita akan hit 17, kemudian mungkin bulan 7 ni, bulan 7 kita akan nampak lah worst case dalam worst ekonomi untuk bulan 7 ni. Sebab apa? Bulan 7 kita akan nampak CPI data interest rate akan meningkat, dan expected untuk Malaysia pun nanti akan ada kenaikan lagi interest rate. So meaning untuk bulanan kita, siapa yang buat loan tu akan lebih tinggi. So meaning apa berlaku? Kita nampak 14k adalah most likely Bitcoin akan drop, dan di kawasan 14k ni Zul akan start by first 1000 coin, 1000 Zul akan invest untuk Bitcoin dan Ethereum di price ini. Kemudian kalau dia drop lagi tak masalah, Zul akan dollar cost average lagi, Zul akan bagi. Sebab apa? Sekiranya Zul buy kawasan ni, memang Zul tak akan jual dah. Even dia naik, even Bitcoin naik ke 17 pun Zul tak jual, biarkan saja. Kalau dia naik alhamdulillah profit, tapi Zul expected untuk dia drop lagi bawah untuk collect asset sebanyak boleh. So itu untuk BTC di kawasan 14k. Di Ethereum macam mana pula? Sebab apa? Untuk dalam bearish market ni, Zul hanya target Bitcoin dan Ethereum saja. So untuk Bitcoin, Ethereum, sebelum ni kita ada monitor iaitu support ni, small support ini, yang ini macam mana tengok dah breakout sampai mana, almost ke 1.2 dan 1.6. kita ada at least 1.2 sedikit kita punya major return. Sekiranya ini Bitcoin drop lagi ke dalam almost 1k, expected kita akan nampak Ethereum hanya defend kawasan 9k ni. Adakah 9k ni boleh buy? 9k pula, $900. So yes, dah consider boleh buy Ethereum. Whatever price below 1k adalah good position untuk buy untuk long term. So kalau anda nak target tadi, sekiranya Bitcoin jatuh dalam 14k tadi, kita akan target 14k, meaning kita ada support ini, another strong support, iaitu ini kalau hanya minor support saja, dah lost. So ini kita biarkan, kali kita monitor yang ni, iaitu strong resistance ni dan strong support ini. Kenapa? Dia bertindih. Ingat 12.5 horizontal ni adalah kuartal dia punya major resistance, dan kuartal Fibonacci pun bagi data yang sama. Yang ini pun 977 adalah kita punya horizontal support yang strong. Kita Fibonacci pun berada di kawasan sama. So meaning untuk Ethereum ini adalah kawasan major support dan major resistance currently. So break salah satu ni, kita akan nampak massive drop ke bawah. So untuk disebabkan kita target untuk Bitcoin more drop ke bawah, and expected untuk ekonomi pun nampak kata bau-bau nak jatuh tu lagi. So meaning untuk Ethereum nak jatuh sampai mana? Yes, kita ada target di 830, align tak dengan kita punya target. So ini kita tengok sekiranya price Bitcoin breakout box kita ni, so 1.2 dan 1.6 di mana? 1.2 kat mana? Kalau kita ikutkan, zoom in sikit kat sini, nanti zoom in. So 1.3 kita berada di 774, so align dengan kita, almost dengan kita punya major resistance 830, kemudian 1.6 di 636. So inilah position apapun di Ethereum ni. Kalau jatuh 800, 500, jatuh ke 800, Zul akan start buy untuk long term. Even kalau dia drop balik kawasan ni, lower low pun 800 ni, Zul dah start buy. Sebab apa? Below 1k, Zul tak kisah untuk Ethereum. Walaupun tengoklah macam mana, Bitcoin hit 17 ataupun 14k, kita akan tengok untuk confirmation dulu. Confirmation untuk weekly. Kalau ada confirmation untuk Bitcoin jatuh dalam 14k, mini Zul tak akan buy lah di kawasan 800 ni. Zul akan tunggu sedikit lower, almost dalam, below ni dalam 600, iaitu almost dengan trend line putih ni, dan kata 1.6 kita 600. So mini Zul akan buy di Ethereum dan Bitcoin masa tu, dan Zul akan holding saja. Kalau dia naik balik pun Zul takkan jual, Zul biarkan saja. Sebab untuk long term Zul akan look for untuk another bottom, ataupun Zul akan dollar cost average untuk setiap bulan untuk Bitcoin dan Ethereum dulu. Kemudian nanti bila Bitcoin dah
buat aku tadi V-shape recovery dan sideway tu, masa tu barulah Zul akan buy altcoin, kecuali beberapa altcoin yang kalau sekiranya sampai target Zul buy, contoh Matic 0.05 sen, Harmony One 0.05 sen, kebetulan banyak yang 0.05 sen, kemudian untuk di VChain pun 0.06 sen. Itu kalau sampai je hit target tu, Zul akan dapatkan dia punya target untuk dapatkan 10,000 coin, kemudian Zul akan holding saja untuk long term. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So sebelum tu akhiri, kita akan tengok di ruangan komen tu ada tak permintaan tu. Tak ada permintaan untuk review pagi semalam, sebab apa tu dah buat live sebenarnya. So sekiranya ada anda permintaan sebarang chat untuk anda tengok, anda boleh type ruangan komen untuk yang ni dan tu akan review lah untuk next morning. Kalau anda nak lebih kata cepat, anda boleh tunggu live, iaitu buat live setiap hari Isnin sampai Jumaat pukul 10-11 malam. So jangan lupa tekan like, subscribe dan hit button notification untuk dapatkan notification bila Zul live. Lalunya itulah tu ada target kan, tu dah buat schedule Isnin sampai Jumaat 10-11, hari Sabtu Ahad tak ada live. Hari Sabtu Ahad kita hanya ada kuartal review dia pagi saja. So apapun in future nanti untuk di live nanti Zul akan hanya komen tu Zul akan kuartal buat untuk subscriber dan kuartal membership saja. Mimin yang membership saja yang Zul akan ambil kuartal soalan, Zul akan first priority kan ambil membership dulu. So ini untuk hari ni kita akan monitor untuk di nanti Zul akan monitor di kuartal Bitcoin dan Ethereum. Kita akan monitor di 5 minit untuk pergerakan untuk hari ni. So kalau 5 minit ni banyaklah sikit kita boleh belajar. Kita ada pattern, nanti tu akan sharekan apa pattern RSI ke apa. So ini currently kita akan monitor ini. So ini mostly kita akan tengok yes ada opportunity untuk dia naik sikit. Apa pun naik pun kita nampak ada major resistance ni. So ini kita berada sikit yang ni. So ini holding. So ini ada opportunity banyak untuk kita tak lepas untuk naik ini. Kemudian mungkin awal pagi lagi. Ini dah pagi dah. Pukul 8 nanti kita akan nampak price akan mula drop, dan drop itu ada target lah 1.8. Itulah untuk short term. Nanti tu akan update lagi ke mana ke arah pergerakan. So yang ni kita boleh draw swing low, swing high ni. Price target lah net lah kawasan ni. Kita target lah 18.4 tu. Nanti tu akan tu akan screenshot ni, tu akan screenshot, kemudian kita akan share lah. Nanti tu akan share kan. Kita akan sharekan di Discord channel dan tu akan update sentiasa apakah ke manakah pergerakan untuk short term tu. Kalau anda minat untuk join pada Discord channel, senang aja pergi ke tu punya YouTube membership, YouTube ni, kemudian anda akan nampak button join. Tadi ada button join, mungkin kalau anda buka di handset anda nampak di sebelah subscriber tu. Klik button join, kemudian lepas anda buat transaction, anda akan perlu cari tu punya ni homepage ni, ada home, video, playlist, community, ada membership. Tu dalam membership ni anda klik saja membership ini, kemudian anda akan nampak link untuk Discord. So link Discord ni tak masalah, nanti untuk hari ni lah 30 hari bulan, 1 hari bulan pun. So untuk hari ni nanti Zul akan updatekan Discord baru. So ini Discord yang bulan 6 nanti Zul akan deletekan. So ini siapa saja yang ahli membership saja yang akan kata dapat tengok link ni. Kalau anda tak klik button join, anda takkan jumpa klik membership ni, dan hanya siapa ahli membership saja hanya klik button membership ni, anda akan dapat link Discord, dan klik saja link Discord ni, dia akan automatic bring anda forward anda ataupun bawa anda ke dalam Discord channel Zul. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi malam nanti cara live. Assalamualaikum. Bye bye.